Terima kasih Muhammad Kuala Selangor. Memang saya katakan tadi bahawa akta ini adalah penambahbaikan kepada akta yang lama. Begitu juga dengan penalti misalnya. Saya bersetuju. Memang dah ada sedikit peraturan. Tapi dari segi penalti misalnya, di dalam akta yang lepas, penaltinya terlalu rendah sekali. Iaitu pelanggaran kepada akta ini hanyalah denda sebanyak RM3,000 dan penjara tidak lebih daripada 6 bulan. Dan di dalam pindaan yang baru, kita telah menaikkan denda misalnya, kalau untuk kesalahan pertama RM25,000 dengan denda jail tidak melebihi 3 tahun, dan kesalahan yang kedua RM50,000 dengan jail tidak melebihi 5 tahun. Jadi kita kajian nampak serius di dalam isu ini apabila kita menambahkan penalti keuangan dan juga jail. Jadi inilah perkara yang kita kira dengan peraturan yang lebih ketat, dengan penalti yang lebih tinggi, saya percaya selepas ini mungkin perkara yang membimbangkan kita seperti yang pernah berlaku di dalam akta yang lepas dapat kita kurangkan. Ya. Drama kota. Terima kasih Datuk Ketua. Saya perhatikan keseluruhannya memang ada banyak, itu 26 frasa yang dibawa untuk pindaan pada kali ini untuk menyentuh pada Akta Ibu 212. Tetapi sebagaimana dalam ucapan tadi, merata-rata bertanya sama ada pindaan ini betul-betul memberi satu kekuatan baru ke tidak ke dalam akta sewa beli ini. Sebab urusan yang nak kita bereskan di sini bukan hanya terhad kepada institusi yang mengendalikan perjanjian sewa beli terhadap kenderaan semata-mata. Memang itu adalah isi kandungan 26 frasa ini. Banyaknya menyentuh kepada kedudukan sewa beli yang melibatkan kenderaan, itu harta alih yang nampak gayanya diberi penekanan yang khusus, tapi tidak kepada harta tidak alih seperti rumah, tanah dan sebagainya, juga melibatkan kepada perjanjian sewa beli yang banyak mendedahkan kepada risiko ekonomi kepada negara kita, sebagaimana yang telah dialami oleh negara-negara yang pernah melalui krisis ini seperti subprime yang baru disebut baru sebentar tadi, dan juga negara-negara yang mengibaratkan malapetaka yang lebih besar dalam ekonomi datangnya daripada intipati perjanjian sewa beli yang merujuk kepada harta tidak alih yang dilihat jauh lebih penting, selalunya dimanipulasikan. Dan saya juga nak tahu sedikit lagi, adakah pihak menteri sedar atau tidak, ataupun ingin berminat atau tidak memerhatikan perkara ini? Kenderaan yang mempunyai masalah tentang sewa beli ni dibenarkan seperti kata option kepada pihak kedua atau ketiga, ditawarkan untuk selesaikan secara mudah ditawarkan. Adakah kita mengambil kira sebenarnya sekiranya kenderaan itu ditarik atau repossession berlaku dalam masa 5 tahun, sedarkah kita atau mahu kita mengambil kira sebenarnya value kenderaan itu telah pun menjadi kosong, tidak ada value langsung dari segi nilai bukunya? Adakah kita nak menggalakkan supaya kenderaan yang nilainya kosong tu untuk diambil alih kepada orang kedua atau pihak ketiga, dan kita minta pihak kewangan untuk bersekongkol sekali lagi membentuk perjanjian baru atas nilai aset yang sebenarnya telah pun mengalami kejatuhan atau eksidi kepada kosong nilainya? Kalau itu tujuannya, saya rasa lebih baik kita beri peluang kepada satu pindaan yang jauh lebih besar untuk melindungi pengguna secara keseluruhannya. Ini terlalu lama kita tunggu untuk meminda akta ini, 42 tahun. Tapi kalau fokusnya itu saja, saya harap saya silap. Tapi saya mohon pada pihak menteri untuk memberi kepastian. Kalau itu rohnya pindaan yang dibuat, saya rasa amat malang sekali, kerana fokus yang begitu besar kita tumpukan pada aspek yang begitu kecil untuk kita bawa dalam Dewan yang mulia ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Timbalan Di-Pertua. Tadi Menteri menyatakan bahawa mereka yang membuat salah di bawah akta pindaan ini akan didenda dengan penalti yang lebih tinggi. Tetapi malangnya ini kita tidak dapat lihat dari sebelah pihak kerajaan. Kerana kalau seseorang itu menyebabkan kerugian atau memudaratkan hak yang orang lain, mereka mesti bertanggungjawab. Tetapi dengan pindaan kepada
di bawah Klausa 23 hendak menambah section 55B dan 55C, dikatakan no cause or damages can be claimed from the government without kerana tindakan salah mereka. Bagi saya ini tak adil, ini double standard. Kalau rakyat jelata membuat kesilapan, kita mesti bayar pampasan. Kalau kerajaan buat kesilapan, tak payah bayar pampasan, even with reasonable cost, dengan izin. Kes civil ni, kalau kerajaan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerosakan, mungkin kita boleh kata kecualikan mereka daripada tindakan jenayah, from criminal prosecution. Tetapi kerajaan tidak boleh dilindungi dari membayar pampasan kalau kerajaan telah bertindak salah. Kedua, cost of holding property, CIS 55C ini menyatakan kalau ada sesuatu kes di mahkamah dan ia berlarutan bertahun-tahun, barangan yang disimpan oleh kerajaan boleh tuntut sewa daripada orang yang didakwa di mahkamah. Kita tahu di mahkamah ni kita bertahun-tahun lamanya akan kes berjalan, dan kalau orang yang didakwa itu perlu lagi selain daripada didenda atau dipenjarakan, mesti lagi bayar sewa kerana menyimpan barangan ini. Dan kemudian kita mahu tahu berapakah per square feet apapun jumlah what is the charges for untuk simpanan barangan ini. Bagi saya ini satu undang-undang yang tak adil langsung, kerana kerajaan nak denda orang lain, hukum orang lain, kerajaan buat silap, buat salah, tak apa, tapi kalau simpan barangan pun mau lagi kita kata kenakan charge ke atas orang berkenaan. Ini we call very draconic. Kalau boleh mungkin kedua-dua ni kita boleh keluarkan daripada pindaan ni, selain daripada dua yang tadi saya cadangkan. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang dibangkitkan oleh Indera Mahkota tadi sebenarnya banyak dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen lain, iaitu saya rasa Kota Melaka pun ada bangkitkan mengenai rumah pangsa dan sebagainya, sewa beli rumah pangsa. Begitu juga dengan Pasir Mas juga membangkitkan isu ini, iaitu rumah, tanah dan sebagainya. Sebenarnya rumah pangsa, tanah dan sebagainya tidak dilindungi di bawah akta ini, kerana kalau kita merujuk kepada First Schedule High Purchase Act, Akta Ibu muka surat 60, List of Goods, sudah diperjelaskan bahawa dalam itu hanyalah semua consumer goods dan juga motor vehicle. Jadi jelas di dalam akta ini secara spesifik melindungi beberapa jenis barangan. Jadi rumah dan sebagainya tidak termasuk di bawah akta ini. Sebenarnya yang peraturan yang saya sebut, Menteri. Tetapi ya, bukan atas itu yang saya bangkit dalam dia punya perjanjian, dia masih katakan perjanjian sewa beli. Tetapi kalau tidak ikat dengan akta ni, mana akta yang boleh kita rujuk? Dia kalau rumah dia, kalau pembelian rumah ada akta dia, kalau beli tanah di bawah National Land Code dan sebagainya, ada akta-akta lain. Akta sewa beli bukan makna untuk yang akta Higher Purchase Act saja. Di banyak akta-akta lain yang melindungi kepentingan yang berbeza-beza.